Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Muslimin, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita kembali untuk bertemu menyambung perbincangan daripada kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, yang mana selama ni dah lama kita tak jumpa membicarakan satu daripada perbicaraan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam konteks penyucian hati. Dan Imam Al-Haddad bukan sekadar dia cerita berkaitan macam mana cara islah, atau macam mana cara kita nak betulkan hati kita, nak berelokkan hati kita, tapi dalam masa yang sama dia mengajar kepada kita macam mana kita berinteraksi dengan manusia yang berada sekitar dengan kita. Kerana interaksi kita bersama dengan manusia ketika itulah akan diajar atau diuji macam mana kedudukan iman kita dan macam mana kita nak mengawal kehidupan kita, bagaimana bermasyarakat ataupun bersosial. Walaupun dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ia menyebut antara daripada keperluan seseorang itu adalah untuk beruzlah. Ini dibahaskan oleh para ulama, iaitu menyendirikan diri seketika, keluar daripada kelompok masyarakat untuk kita sekadar berada bersama dengan Allah Ta'ala dalam ibadah. Tapi ada hadis Nabi yang menyebut bahawa orang yang mana berada dalam rumah dia, yang mana diselamat daripada fitnah orang lain, itu adalah orang yang baik. Tetapi bila mana ada satu kelompok manusia yang mana dia boleh duduk dalam masyarakat, dan ketika itu dia boleh sabar dengan ujian-ujian, bersosial bersama dengan masyarakat, itu lebih baik lagi. Kita tak bergaul dengan orang ni yang menyebabkan kita tak dapat dosa, dan orang tak dapat dosa asal daripada kita, itu bagus. Tapi satu sudut Nabi ajar kepada kita untuk bersosial, duduk dengan masyarakat. Jadi siapa yang duduk dalam masyarakat, maka dia mampu untuk sabar, apatah lagi untuk mengelak daripada berlakunya dosa, itu bahkan lebih baik lagi. Itu yang ditekankan oleh Imam Al-Haddad. Bukan sekadar kita nak betulkan diri kita, hati kita ini dengan cara kita bersendirian sahaja. Walaupun kita kena ada ruang, tuan-tuan, dengan cara kita bersendirian kita panggil uzlah. Uzlah ni maksudnya kita mengasingkan diri daripada masyarakat. Tapi bukanlah kita kata nak ambil ruang masa, kita tinggalkan manusia terus duduk dalam gua, yang kita faham uzlah macam tu, ini dah kita mengepikan salah satu daripada tuntutan kehidupan masyarakat, kehidupan manusia yang asasnya mencari nafkah. Tetapi uzlah ini, ulama juga membahaskan boleh dengan cara kita mengambil beberapa tempoh masa yang pendek. Contoh, ada masa bila mana kita bersama dengan manusia, maka tarik diri kita beruzlah dengan Allah SWT, mengasingkan diri daripada manusia, duduk bersama dengan Allah Ta'ala. Ketika mana kita solat sembahyang kita itu pun dah dikira sebagai uzlah. Sebab tu bila mana kita sembahyang, diajar kepada kita untuk betul-betul sembahyang dengan cara yang fokus ataupun khusyuk, sebab kita dah banyak dah masa duduk dengan manusia, banyak dah fikir hal dunia. Allah Ta'ala tarik kita dalam beberapa tempoh saja. Cuba kira masa tadi, tuan-tuan, mula kita sembahyang maghrib tadi, start mula dengan takbir sampai kita bagi salam, berapa minit je? Tak sampai pun 10 minit. Tidak manfaatkan betul-betul lebih kurang 5-6 minit itu untuk betul-betul kita dengan Allah Ta'ala. Itu dipanggil sebagai uzlah dalam tempoh seketika. Dan uzlah yang diajar oleh Nabi SAW, uzlah ni istilah.
Kan? Tapi perbuatannya adalah dibuat oleh Rasulullah. Ulama bawa istilah supaya kita senang faham. Kan? Jadi bila mana kita tengok perbuatan Nabi, Nabi pun beruzlah, yang mana Nabi bersendirian dengan Allah Ta'ala ketika mana tiap-tiap malam. Maka bila mana kita bangun pada waktu malam, biar kita betul-betul beruzlah daripada manusia dengan urusan dunia kita. Jangan bila mana kita bangun waktu malam, kita masih lagi minta maaf lah, mungkin kita pun tak perasan apa yang kita berlaku. Kita masih lagi nak update status Facebook kita, status WhatsApp kita. Bangun tu dah cantik dah pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, tapi benda tu lagi yang masih lagi menyibukkan kita. Jadi itu kita kena muhasabah. Maksudnya kita bangun, mungkinlah tuan-tuan, kalau kita bangun itu kita sendiri tahu macam mana kedudukan kita dengan Allah Ta'ala. Bila mana kita bangun, contoh kalau kita bangun pukul 3 pagi, tuan-tuan bangun pukul 3 pagi, adakah pukul 3 pagi itu sampai pukul 5 pagi? Kalau kita kata pukul 3 sampai pukul 5, Masya Allah hebat. Tapi kadang-kadang kita perasan kita bangun setengah jam, sejam, Masya Allah kita rasa nikmat dah tu. Maka janganlah kita sibukkan dengan urusan ketika itu. Tak payah usik dengan urusan dunia kita. Itulah dikatakan sebagai salah satu uzlah. Jangan faham uzlah itu dalam konteks yang kita kata konservatif. Mesti duduk jauh dalam hutan, duduk dalam gua dan sebagainya. Harian kita boleh beruzlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Beruzlah daripada manusia, duduk bersama dengan Allah Ta'ala dengan ibadat kita. Itu antara yang ditekankan dalam konteks penyucian hati kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, hari ini kita nak sambung perbincangan kita daripada kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat-nasihat agama dan wasiat iman kita, oleh Al-Habib Abdullah Al-Awi Al-Haddad. Sambungannya kalau kita nak tengok, beliau tak sambung satu persatu macam itulah, dan jadi kita dah bincang benda yang banyak sebelum ini berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan kedudukan orang alim, berkaitan macam mana kita bersama dengan kita sebagai orang yang ada ilmu, ujiannya macam mana, disentuh berkaitan dengan ulama usul, dan seumpama dengannya lah. Ni ada sedikit lagi berkaitan dengan kedudukan orang alim lah. Saya sentiasa sebut, bila mana kita baca kitab ini dah ada terjemah dah tuan-tuan, boleh carilah. Kitab wasiat iman, wasiat agama, nasihat-nasihat agama dan wasiat iman. Dah ada terjemah dalam bahasa Melayu, Rumi kita. Bila mana kita sebut berkaitan dengan orang alim, jangan pandang kedudukan itu yang ditujukan oleh Imam Al-Haddad kepada orang alim semata-mata. Yang dikatakan ulama ke, yang dikatakan ustaz ke, ustazah ke, apa saja, jangan pandang itu saja. Sebenarnya kedudukan kita pun, kita orang alim juga. Sebab apa? Sebab kita ada ilmu. Nisbah kita orang alim dengan orang yang mana di bawah tanggungan kita sebagai, dan kita sebagai ayah kita dan kita sebagai ibu. Kita alim daripada anak kita. Bukti kita alim daripada anak kita, kita didik anak kita. Cuma bukan dengan kealiman tersebut kita boleh mampu masuk dalam kehidupan masyarakat secara umumnya. Ada orang yang alim, ilmunya kadar untuk itu saja. Ada orang yang alim, kadarnya untuk itu saja. Dan ada orang alim sampai peringkat untuk berfatwa. Ada orang alim sekadar mengambil petikan-petikan daripada para ulama. Beza kealiman itu berdasarkan ilmu yang Allah Ta'ala bagi. Jadi janganlah bila mana kita baca pasal orang alim, ini tak ada kaitan dengan aku. Tak ada. Kita orang alim. Maksudnya istilah kita adalah orang yang Allah Ta'ala bagi ilmu. Cuma kadar ilmu tersebut Allah Ta'ala bagi berbeza-beza. Bukan kata saya ni ilmu banyak, tak ada. Saya pun ambil apa yang ditulis juga, baca juga, kan? Nisbah kita. Jadi tengok kedudukan kita yang disebahkan sebagai orang yang mempunyai ilmu. Baik. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Pegang dengan ayat Quran ini. Kita ini tuan-tuan, kita nak jadi orang alim, atau kita nak jadi istilah, kalau sebut alim tu besar sangat kan, kita sebut orang berilmu lah. Kita nak jadi orang berilmu ni sebab apa? Sebab kita nak kena dengan ayat Quran. Allah Ta'ala kata, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat kedudukan orang yang beriman. Alhamdulillah, orang beriman, orang yang dah buat amal soleh. Satu lagi, kita nak kena juga kedudukan orang yang mana Allah Ta'ala angkat bila mana dia mempunyai ilmu. Jadi darjat di sisi Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala angkat bila mana orang ini ada statusnya tersendiri di sisi Allah. Di sisi manusia tak apalah, kita tak ada kedudukan, tak apa, jangan bimbang. Kadang-kadang kita rasa hati kita tak selesa, hati kita tak tenteram. Sebab apa? Sebab tak ada pujuan daripada manusia. Kita dengan manusia ni levelnya rendah sangat. Jangan bimbang. Allah Ta'ala kalau dia angkat kedudukan kita di sisinya, maka kedudukan itulah paling mulia sekali. Antaranya kedudukan orang yang beriman. Yang kedua, kedudukan orang yang berilmu. Kita ni belajar dan masih lagi belajar dan terus belajar kerana apa? Kita nak kena dengan ayat Quran tadi, supaya Allah Ta'ala angkat kedudukan kita. Macam mana Allah Ta'ala angkat kedudukan kita?
Kadang-kadang kedudukan kita itu, ulama bahas berkaitan dengan ayat ini, kedudukan itu dipandang, orang memandang kita sebagai orang yang mulia. Kedudukan tersebut tinggi pada pandangan Allah Ta'ala yang menyebabkan para malaikat puji. Dan banyak kedudukan darajat yang dibahas oleh para ulama. Baik, kembali apa yang kita nak bincang hari ini, salah satu daripada topik yang disambung oleh perbincangan sebelum ini oleh Imam Al-Haddad, sesuatu yang perlu dilakukan oleh orang yang berilmu ketika mana bercakap dengan orang masyarakat umum. Sekarang tuan-tuan kita tengok, tak apalah aku bukan ustaz, aku bukan orang ni, tak apa, tengok kedudukan kita bila mana kita bersama dengan orang bawahan kita, dengan anak kita, macam mana cara nak bercakap. Kita boleh ambil tips ini. Walaupun Imam Al-Haddad sebut secara khusus kepada orang yang alim, supaya kita kata para ulama. Baik, bendanya sama. Maksudnya cara macam mana kita nak mendidik anak kita, orang bawahan kita pun, staff kita ke, kalau kita ni majikan, sama insya-Allah. Secara umumnya ini dia bagi kaedahnya. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi fi darain. Kata pengarang dia, lil alim an yakuna hadithahu ma'al 'amati fi hali mukhalatatihi wa mujalasatihi lahum fi bayanil wajibat wal muharramat wa nawafil at-ta'at wa dhikru thawab wal inqab 'ala al-ihsan wal isaa'ah. Baik. Sepatutnya bagi orang yang mempunyai ilmu itu ataupun orang alim, bila mana bercakap dengan masyarakat, tukar bahasa tuan-tuan dalam minda kita, sepatutnya kita sebagai seorang ayah dan kita sebagai seorang ibu, ataupun sebagai aku ni sebagai seorang majikan, bila mana bercakap dengan orang bawahan. Maksudnya orang alim bila mana bercakap dengan orang masyarakat umum, apa yang perlu dia buat? Bila mana dia bersama dengan mereka, bila mana dia dalam majlis bersama dengan mereka, yang pertama dia kena bayanil wajibat wal muharramat. Terangkan benda-benda yang wajib dan benda-benda yang haram pada pandangan agama. Jadi kena tahu benda yang wajib, benda yang haram dalam agama suruh ni dan agama larang ini, dan jelaskan kepada masyarakat umum, dan jelaskan kepada anak-anak kita. Sebab apa? Nanti huraian di bawah dia banyak lagi dicerita. Sebab ada golongan yang tak tahu benda tersebut. Jadi benda yang pertama yang wajib kita tekankan kepada orang bawahan kita, masyarakat umumnya, kalau dia orang alim, maka tekankan benda wajib dan benda haram. Sekarang ni kita dalam kedudukan media sosial ni, malam tadi saya cek ada satu tak tahulah betul tak betul, tapi setakat yang dibuat kajian lah, kan, media sosial yang agak terpengaruh daripada tempoh lebih kurang hampir 20 tahun lah dia buat, kan. Jadi pada tahun 2020 dan tahun 2021, dia punya media sosial yang paling kuat sekali pengaruhnya, peringkat dunia lah, dia buat secara random, adalah Facebook. Jadi saya rasa boleh dikatakan majoriti orang ada Facebook. Sebab apa? Kadang-kadang keperluan. Sebab dia orang yang meniaga, orang yang ada pengaruh, orang yang macam ni dan sebagainya lah. Ada orang yang buat Facebook sebab apa? Sebab kalau tak buat Facebook, pelit. Sebab orang ni buat Facebook semuanya. Jadi nak tunjuk pada 2 tahun ke belakang ini, termasuk tahun ini, Facebook salah satu lah. Dan tuan-tuan, pengasas dia itu siapa? Saya nak cerita bahawa ini medium yang banyak kita guna. Sama juga kita duk bahas dengan TikTok juga tu. Yang TikTok tu yang ramai guna pun orang Islam juga. Isu sekarang macam mana kita menggunakan medium tersebut, sebarkan benda wajib dan benda yang haram. Ustaz, saya bukan ustaz, saya bukan orang alim. Tadi saya sebut, Imam Al-Haddad disebut orang alim sebagai satu formula. Di bawahnya termasuklah orang yang mempunyai ilmu, konteks ilmu masing-masing. Sebarkan kepada orang bahawa benda wajib apa dia pada pandangan agama, benda haram pada pandangan agama. Cuba tengok hadis Nabi SAW. Dunia sekarang dunia sibuk. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Hadis ini pun memang kita tahu, cuma terlepas pandang tindakan. Umirtu an perintahkan anak kamu untuk sembahyang bila mana sampai besab'in, umurnya 7 tahun. Perintahkan anak kamu untuk sembahyang bila mana sampai umur 7 tahun. Ini salah satu daripada perkara yang wajib. Ulama kata Nabi SAW sebut sembahyang bermaksud salah satu daripada tiang agama yang paling besar. Maka tiang-tiang lain mesti dijelaskan juga, termasuk daripada benda wajib dan benda haram. Kalau wajib suruh anak sembahyang, sebagai seorang wali wajib suruh anak sembahyang, maka wajib suruh anak puasa. Suruh beza dengan suruh dan paksa, benda yang berbeza. Sebab Nabi sebut dalam perkataan yang lain, bila mana sampai 10 tahun, umur 7 tahun jelaskan
Benda yang wajib, sembahyang wajib, puasa wajib, benda-benda wajib dalam kehidupan, sebelum dia sampai umur balik. Jangan sampai tunggu anak balik baru nak ajar benda wajib. Jangan. Ini cara didikan yang takut terlepas. Islam ajar daripada awal lagi. Dalam masa yang sama, wajib juga kita sebagai wali, orang yang mana di bawah tanggungan kita ada tanggungan, ajar juga benda-benda yang haram supaya dia orang tinggal. Haram buka aurat, haram buat benda ni, haram buat benda ni, kena jelaskan. Wajib. Sebab itu perkara yang pertama ditekankan oleh Imam Al-Haddad bila mana kita duduk dengan masyarakat. Jadi kalau lebih-lebih lagi orang alim tu, dia kena jelaskan apa benda wajib, apa benda haram. Sebab tu tuan-tuan, kalau sekiranya ada ustaz-ustaz yang datang, penceramah-penceramah yang datang, cerita benda yang sama saja, jangan bimbang. Itu termasuk daripada tuntutan dia. Sekurang-kurangnya dia datang nak cerita benda yang dia lepaskan diri dia. Dia tak tahu ustaz-ustaz yang mengajar sebelum ni macam mana, kan? Apa dia bincang, dia tak perlu tahu pun kadang-kadang. Kadang-kadang nak tanya satu-satu tu masalah juga. Baik dia datang, dia lepaskan tuntutan dia. Nanti di akhirat nanti, sekurang-kurangnya dia terlepas nak jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang kedua, wa nawafilut ta'at, terangkan benda-benda yang sunat-sunat. Jadi kepada anak kita pun sama juga. Bukan kepada masyarakat umum saja, tekankan benda sunat. Bila mana benda sunat itu disertakan dengan benda-benda yang wajib, maka cantik kehidupan kita. Cantik kehidupan kita. Sebab daripada sudut, kalau kita tengok pada hadis, ada orang yang guna hadis Nabi SAW untuk lepaskan diri dia lah. Seorang sahabat datang jumpa Nabi SAW, dia kata, kalau dalam hadis dia kata ja'a Arabiyun, datang seorang orang lelaki. Arabiyun biasanya lelaki bangsa Arab yang Arab Badui. Ada dikatakan seorang lelaki itu ja'a rajulun, datang seorang lelaki, dia terpakai dengan sahabat secara umum lah. Umumnya sahabat lah. Dia kata, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amaltuhu dakhaltu jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan kalau sekiranya kuat. Idza amaltu, kalau aku buat Rasulullah, dakhaltu jannah, aku boleh masuk syurga. Dan maka Nabi SAW kata satu-satu, sembahyang, puasa, zakat, haji, yang wajib je. Dan maka dia kata, wallahi wallazi nafsi biadihi, demi Allah yang diri aku di dalam genggaman Allah Taala, dan bahawa aku akan buat ini saja dan aku takkan tambah. Maka dia pun pergi macam tu je dalam hadis Nabi. Maka bila mana lelaki tersebut pergi, yang bersama dengan Rasulullah ada sahabat-sahabat lain, maka Nabi kata, betul apa yang kata tadi, dapat sebagaimana disebut tadi, maka dia termasuk daripada ahli syurga. Maka ada orang berhujah, kalau macam tu kita hanya buat benda yang wajib sahaja. Dan betul, tak ada masalah. Sebab kita lepas dengan tuntutan kita, peranan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, benda wajib kita dah buat. Tetapi apa pentingnya benda sunat? Kalau kita lihat daripada perbuatan Rasulullah, kebanyakannya pun banyak benda sunat. Apa pentingnya Rasulullah tunjuk? Pentingnya kerana itu kesempurnaan benda wajib dalam kehidupan kita. Jadi perkara yang kedua kena tekankan kepada masyarakat, orang bawahan kita, ajar benda-benda sunat. Ajar benda-benda sunat yang biasalah. Kaedah ajar benda sunat yang pertama, ambil sunat muakkad. Sunat muakkad, sunat yang betul-betul dituntut dalam kehidupan kita. Dia ada benda sunat muakkad harian, ada sunat muakkad yang mana bermusim. Kalau sunat muakkad harian ini antaranya apa dia? Sembahyang sunat rawatib, sembahyang sunat duha, dan sedekah. Itu antara daripada sunat harian. Sunat yang berkala dalam mingguan, puasa hari Isnin, puasa Khamis. Yang sunat dalam bentuk bulan tahunan, puasa pada peristiwa-peristiwa tertentu, kan? Itu benda sunat yang perlu kita tekankan. Yang ketiga, wa dzikrus sawab wal iqab 'alal ihsani wal isaah. Menyebut dosa dan pahala di atas perbuatan baik dan perbuatan buruk. Kalau buat baik, dapat ganjaran pahala. Buat jahat, dapat dosa. Ini kena tekankan. Supaya apa? Nisbah kehidupan, bukan nisbah, fitrah kehidupan manusia, dia akan ada satu benda yang dia nak. Kalau kita kata balasan, jadi kalau buat benda ni apa yang dapat? Dapat pahala. Kalau buat benda ni apa dia? Dapat dosa. Buat benda ni macam mana? Ayah rotan, ayah marah. Itu maksudnya kemurkaan daripada seorang ayah. Jadi kemurkaan daripada Allah SWT diterangkan dengan dosa yang kita lakukan daripada kesalahan kita. Jadi kena bagi tahulah, benda ni salah, benda ni betul. Dan kalau betul salah tersebut, apa dia punya balasan dia? Ada pahala, ada dosa. Cuma kadar cara kita nak cerita itulah. Jadi ini tiga perkara
yang asasnya perlu ditekankan bila mana seorang orang berilmu ataupun orang yang alim duduk bersama dengan masyarakat umumnya. Kalau kita mak ayah, benda ni pun kena masukkanlah juga kan. Tu pun jangan sekaligus lah kan? Masukkan sikit-sikit, terang sikit-sikit kan? Jangan dipaksa. Sama juga orang yang baru belajar Quran. Kalau dia baru belajar Quran, dia tak boleh sebutan tersebut, jangan paksa kan? Saya jumpa ada seorang cik tu, dia belajar Quran Masya Allah dah lama dah puluh-puluh tahun, dah seorang guru Qurannya kan? Tapi dia sebab dah biasa dengan mulazamah dengan guru Quran tersebut, guru Quran tersebut adalah kesilapan yang dia terikut lah kan? Mungkin kerana segan, mungkin kerana kebaikan ya? Sebagai seorang anak murid pun ada juga faktor-faktor tersebut. Jadi bila mana dia pergi belajar dengan guru lain, rupanya banyak lagi salah. Di cara kita macam itulah, nak ajar benda wajib, benda haram ni secara perlahan-lahan, apatah lagi kalau benda sunat. Wa yakunu kalamuhu. Okey, habis. Itu perkara yang perlu ditekankan. Lagi, wa yakunu kalamuhu ma'hum qaribatan wadihatan ya'rifunaha wa yafhamunaha. Dan bila mana bercakap dengan mereka, pastikan kata-kata kita ni senang difahami, senang difahami pada nisbah orang yang mana kita tujukan tadi. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, bercakap mengikut daripada kadar akal mereka. Kalau bercakap dengan orang yang bawahan, yang akalnya bukan kita kata levelnya tinggi, mungkin dia tak mampu capai tahap pemikiran macam tu, jangan guna bahasa yang susah. Guna bahasa yang senang. Cakap dengan anak. Contoh, perasan tak tuan? Mungkin kita dah lalui lah. Kita bila mana bersama dengan anak-anak, kita akan diuji. Ketika mana mak ayah ni kadang-kadang dia marah anak. Anak marah, anak takut dengan mak dan ayah dia marah itu ketika mana dia kecil, bukan kerana konten benda tersebut, tapi kerana tingginya suara. Dia tak faham pun benda ni tak boleh, benda ni kena buat, benda ni tak boleh, dia tak tahu. Tapi yang dia tahu, dia rasa takut kerana apa? Kerana suaranya tinggi. Beza di antara seekor kucing yang duk miau-miau tu dengan seekor harimau yang mengeluarkan suaranya. Kucing yang keluarkan suara tersebut kita tak rasa takut. Kerana apa? Kerana tak tinggi suaranya. Tapi kalau bunyi seekor harimau, tiba-tiba rasa takut. Sedangkan mungkin harimau tersebut kan, dia menguak ke bunyi kuat, bukan kerana dia tengok mangsa dia, bukan, tapi kerana bunyi. Sama juga bagi seorang budak kecil, dia takut itu kerana kadar ketinggian suara tersebut, tapi dia tak faham pun. Suatu bila mana saya pernah ditegur oleh seorang kawan, dia kata kalau nak tegur anak, sebab tu tuan-tuan saya pegang, walaupun anak ramai saya tak kata bahawa saya pandai didik anak, tapi saya ada pengalaman untuk didik anak kadar anak saya saja. Sebab tu kita jangan kita hebat. Oh, aku anak ramai, anak dah besar, dah berjaya, dah aku pandai didik anak. Tak pandai tuan-tuan. Kalau kita duduk dalam keadaan macam tu, kita akan terima nasihat daripada orang macam mana cara didik anak. Percayalah, kita mampu didik anak kita sebab apa? Anak kita duduk depan mata kita. Dan ada benda yang kadang-kadang kita tak perasan kesilapan anak kita, tapi orang lain perasan. Maka dia datang, dia tegur. Saya ingat saya pernah ditegur oleh kawan baik saya, dia kata, saya balik sembang-sembang, dia kata itulah sebab bila mana kita nak tegur anak kan, kita nak suruh dia buat satu perkara. Saya ingat masa tu anak saya, ada seorang anak saya kecil, dia kata kita suruh-suruh dia takkan dengar. Dan kita baru dapat anak, dia kata macam ni, ambil tunjuk letak depan. Kita kata okey, ambil simpan. Apa simpan? Memanglah depan tu mainan penuh, terabur anak main. Kita marah, simpan. Dia kata tak boleh, sebab anak tak faham. Apa simpan? Cara macam mana dah buat? Dia kata ambil, okey, jom simpan. Ambil benda tak dalam tunjuk. Macam tu Syabat test jadi. Rupanya betul kata ulama. Kadar tinggi suara tersebutlah yang menyebabkan takut tetapi faham tidak. Sebab tu bila mana kita bercakap dengan orang, di sini pun Imam Al-Haddad kata cakap dengan bahasa yang jelas. Cakap bahasa yang senang faham. Bukan nak tunjuk bahawa kita ni hebat macam, tak ada. Kita nak sampaikan sesuatu ilmu. Wa yazidu bayanan lil umuri allati ya'lamu annahum mulabisuna laha. Dan tambahkan penjelasan bagi perkara yang mana mereka ni biasa duk buat harian. Benda tersebut dah sebati dalam kehidupan mereka, tambahkan penjelasan. Contoh dalam hari-hari apa yang kita nak suruh orang buat. Orang bawahan staf kita, anak kita ataupun masyarakat umum sebagai orang alim, dukkan benda biasa, terangkan penjelasan. Cara terangkan penjelasan ni, tengok cara Nabi SAW. Cara dia tak sama, mengikut daripada orang-orang tersebut. Tuan-tuan balik buka sirah, satu kisah yang berlaku di antara Nabi dengan Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ni, dia ada, kalau kita tengok susu galuh dia sampai jumpa dengan Nabi peringkat atas sana lah. Atas sana tu. Jadi bila mana peringkat Nabi ni awal-awal,
Awal-awal disebarkan Islam secara sembunyi, lepas tu secara terang-terangan. Bila mana disebarkan Islam secara terang-terangan, Islam tu ditindas dengan cara diseksakan para sahabat. Jadi sampai kepada Abu Bakar pun kena juga. Tapi Islam makin lama makin kuat. Jadi dia orang dah bela dah macam mana nak buat. Dia pun panggil ramai-ramai bincang. Maka dalam ramai-ramai pembesar Quraisy tersebut ada orang, Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah Al-Absyami. Dia ni salah seorang pembesar Quraisy ketika itu. Dia kata macam ni, bagi peluang kat aku pergi jumpa dengan Muhammad, aku sendiri akan bercakap dengan dia. Suatu bila mana, nak tengok cara Rasulullah bercakap. Bila mana dia bercakap dengan orang macam ni, ada cara dia. Orang tersebut akan faham. Kalau dia bercakap dengan orang level, kita kata Al-Arabi, orang Arab Badui, cara dia lebih rendah lagi. Ini Utbah bin Rabi'ah pembesar. Dan dia terkenal dengan seorang yang mana fasihul kalam. Cara cakap memang fasih. Hebat dia ni. Jadi bila mana dia jumpa dengan Nabi Muhammad, dia kata ya ibn ammi. Ya ibn ammi maksud cara bercakapnya, maksudnya anak saudara lah, walaupun jauh jarak dia. Kan? Orang yang ada darah daging yang sama, dia kata macam ni lah. Kan? Sebenarnya apa yang kamu nak dengan dakwah ini? Kamu telah buat macam ni. Adakah kamu nak harta? Kalau nak, kami bagi. Adakah kamu nak pangkat? Kami akan bagi. Adakah kamu nak jadi pemimpin? Kamu nak jadi raja? Kami akan bagi juga. Apa yang kamu nak? Ataupun kamu ni sakit, kena sihir, kami akan bagi bomoh yang paling hebat sekali. Dan ketika mana sampainya Utbah bin Rabi'ah nak bercakap dengan Rasulullah, dia kata, wahai ya ibn ammi, wahai anak saudaraku, aku ada benda nak bercakap dengan kamu. Apa kata Rasulullah? Silakan. Ya Abu Walid. Abu Walid gelaran dia. Ya Abu Walid, silakan, cakaplah, bagi tahulah. Dengar satu-satu. Nabi tak bantah, Nabi tak cakap, Nabi tak mencelah pun. Tengok cara orang berilmu bila mana dia tahu cara berinteraksi dengan manusia. Habis cerita panjang tu, dia kata, dah habis ke? Habis. Okey, sekarang dengar saya cakap sekarang dengar saya cakap. Okey, dah habis dah dia lepaskan perasaan dia. Nabi kata, okey, dengar saya. Nabi tak gunakan perkataan yang mana rendah. Nabi tak guna perkataan manusia. Nabi baca surah Al-Fussilat. Surah Fussilat Nabi baca daripada ayat 1 sampai ayat 14. Dalam satu riwayat sirah mengatakan daripada ayat 1 sampai ayat 38. Ayat 38 dalam surah Fussilat adanya tempat sujud sahwi. Sujud sajdah. Sampai Nabi sujud. Dalam satu riwayat kata sampai ayat 14. Sampaikan Utbah kata, okey, Muhammad cukup. Muhammad cukup, dia belah macam tu je. Sebab apa? Cara Nabi bercakap sesuai dengan kadar akal Utbah pada masa tersebut. Tapi hidayah milik Allah. Utbah tak masuk Islam. Apa yang nak beritahu? Bahawa bila mana orang tersebut dia memerlukan penjelasan, bagi penjelasan mengikut daripada kadar akal mereka. Kita nak cakap pada anak kita, ikut kadar. Anak umur berapa? 7 tahun. Cakap dengan kadar dia tu 7 tahun. Anak umur 18 tahun, cakap seumpama dia ni memang 18 tahun. Bahkan kata setengah daripada ulama, anak yang mana umurnya 15 tahun ke atas, boleh kita bercakap seumpama dia ini 5 tahun lebih atas daripada umur dia yang sebenar. Sebab apa? Sebab layak biqadri unqulihim, dengan kadar akal mereka. Masya Allah. Wala yaskut hatta yus'ala an syai'in minal ilmi wa huwa ya'lamu annahu muhtajuna ilaihi. Dan orang yang ada, orang alim ni, kan, orang yang ada ilmu ni jangan senyap, kan? Sehinggalah ditanya tentang sesuatu ilmu yang mana ilmu tersebut dia tahu orang tersebut berhajat. Maksudnya kalau orang tanya, orang memerlukan, wa mutarruna lahu, orang tu berhajat, betul-betul perlu kepada ilmu tersebut, jangan senyap, bagi je, cakap je. Orang nak ilmu, bagi. Bila mana orang tersebut tanya, orang tersebut tanya. Tapi kita kena tahu juga kadar tanya tersebut nak ilmu ke ataupun sekadar nak uji, kan? Dia ada istilah juga, kan? Tapi kalau sekiranya orang yang masyarakat umum, kalau ditanya, bagi tahulah penjelasan. Tapi bila mana kita nak cakap, nak bagi tahu sesuatu ilmu dengan kadar anda akal mereka dan ibadat mereka, jelaskan daripada sudut agama Islam itu sendiri yang asas. Jangan duk bawa mazhab ni hebatnya, hebat dia bercakap macam ni. Kita nak tunjuk kehebatan kita. Dan bukan dengan kita bawa mazhab ni nak kata bahawa Islam itu mudah dengan mazhab-mazhab, tak. Islam ini asalnya buat benda wajib macam ni. Bila mana sampai kepada perbahasan mazhab, dia tanya, okey, ceritakan, tidak ada masalah. Sumama ada seorang kenalan saya jumpa. Dia ada satu bisnes, kawasan Sita tu yang non muslim. Jadi
depan rumah, depan dia punya kedai dia tu, kerap kali lah anjing, bukan sekadar kencing, berak lagi. Dia kata macam mana kerap sangat lah. Ada tak daripada sudut mazhab lain yang meringankan sedikit? Dia tanya tu sebab apa? Sebab keperluan dia pada masa tersebut. Tetapi dia tahu memang kita kata kena keresep tu, basuhnya tu kali saya tanya sebelum macam mana basuh. Dengan mula-mula siram lah dengan air biasa dulu. Sebab apa? Sebab laluan orang awam ni kan. Lepas tu bila mana ada ruang, dia ambil air tanah, lepas tu dia sapu, siram dengan 6 kali lah, cukuplah dengan 7 kali tu. Dia ada kaedah dia lagi kan? Sebab dia selalu kena, dan dia buat benda yang dah betul. Pada masa tersebut, okey, kalau nak macam, okey, boleh buat macam ni, ada pendapat macam ni, silakan, tidak masalah. Jadi pada masa tersebut kita cerita, bukan nak memudah-mudahkan, tapi ada kaedah-kaedah dalam Islam ini yang mudah. Dan fa inna ilmahu bidzalika su'alun minhum bilisanil hal. Sesungguhnya ilmu orang yang alim tadi dengan soalan-soalan daripada masyarakat umum atau orang bawahan kita, bilisanil hal, dengan keadaan. Bilisanil hal masuk dengan contoh tauladan yang ditunjukkan. Maksudnya orang ni tahu dia tak kedekut ilmu, dia ni senang nak minta pandangan, senang nak minta ajaran dan sebagainya. Wal 'amatu qad ghuliba 'alaihim at-tasahu bi amri din 'ilman wa 'amalan. Sebab kadang-kadang orang yang masyarakat umum ni, dia bukan kata bila mana Imam Al-Haddad kata macam ni dia merendahkan masyarakat, tak. Ini cara kita mengukur secara umum lah. Dan biasanya masyarakat awam ini, mereka kebiasaannya tasahul, ambil mudah dengan urusan agama mereka, sama ada daripada sudut ilmu ataupun amal. Ambil mudah. Macam mana dia ambil mudah? Kadang-kadang dia ambil mudah dengan ilmu yang dia belajar daripada dulu lagi, tidak ada penambahbaikan. Contoh tuan-tuan puan-puan sekalian, kita sekarang umur berapa? Nisbah umur masing-masing. Ada amal kita yang dulu sampai sekarang, ada tak perubahan? Mana boleh tambah amal, Ustaz? Boleh mana ubah? Bukan masalah benda tersebut. Penambahan daripada yang wajib tersebut kepada yang sunat-sunat yang lain. Contoh, cukup dalam sembahyang yang mana yang wajib kita sembahyang, ada bacaan sunat yang banyak. Ada tak penambahan bacaan yang kita mahu? Pada ketika mana sami Allahu liman hamidah, i'tidal, kita sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Ataupun Nabi yang lain dalam hadis pun sebut Rabbana walakal hamd. Ada lagi Rabbana lakal hamdu katsiran tayyiban mubarakan fih. Ada lagi yang Nabi SAW baca, yang panjang lagi, yang daripada dulu sampai sekarang apa yang kita baca? Rabbana lakal hamd. Betul lah, tak ada masalah. Betul. Tapi yang Nabi baca tu untuk siapa? Adakah untuk Nabi? Nabi baca tersebut untuk ajar kita lah, untuk kita upgrade. Sebab tu dalam setiap daripada amal kita, dia kena ada upgrade. Rumah pun kita nak buat renovation, kereta pun nak tukar jenama baru, amal pun dia kena tambah lah, renovate dengan cara Islam suruh, kena tambah. Sebab tu kadang-kadang kita kata kita bergerak amal kita, seharian kita dengan cara ilmu yang memang ada daripada dulu sampai sekarang, tidak ada penambahan, dan amal kita macam tu saja. Tak salah, alhamdulillah. Cuma kita nak lama makin baik, insya-Allah. Dan sebab tu dia sebut tadi, dah benda wajib tahu, benda haram tahu, benda sunat pun kena tahu juga. Fala yang bagi lil ulama yusa'iduhum ala dhalika bisukuti fi ta'limihim wa irsyadihim. Tak sepatutnya bagi seorang orang alim, orang yang berilmu ini, menolong mereka dengan masalah-masalah yang mereka hadapi tadi dengan cara diam dengan tak ajar mereka. Kalau seorang ayah, seorang ibu nampak anak buat salah, diam, itu dayus bagi seorang ayah. Dia melakukan kesalahan. Kalau benda yang melibatkan dosa, seorang ayah yang biarkan anak melakukan dosa di hadapan mata dia tak tegur, dia berdosa. Anak dosa, dia dosa. Kalau anak tersebut dah sampai kepada peringkat yang mukallaf, akil balik, cukup syarat dan sebagainya. Kali kedua anak buat yang sama, ayah tak tegur, khusus bagi ayah, khusus bagi ayah dan suami. Kalau suami nisbahnya kepada isteri dia. Kali kedua buat, sama isteri buat ataupun anak buat, masih lagi tak tegur, biarkan juga. Ayah dan suami tersebut naik pada kedudukan berdosa tersebut kepada fasik. Kepada kedudukan fasik. Kali ketiga, kalau masih mengulangi benda yang sama tapi belum lagi ditegur oleh seorang ayah ataupun suami, ayah dan suami tersebut naik darjatnya kepada dayus. Nabi sebut dalam satu hadis, orang yang dayus takkan bangun syurga. Susah tuan-tuan, kita ni orang lelaki ni. Kita orang lelaki susah, tanggungjawab kita banyak. Tapi susah tersebut, ruang yang Allah Ta'ala buka luas untuk dapat pahala lebih besar lagi. Tapi kalau sekiranya ada kesalahan orang buat, tegurlah.
Tegur dengan cara yang betul. Jangan tegur orang di khalayak ramai yang menyebabkan jatuh air muka dia. Confirm mungkin dia tidak akan buat benda tersebut. Kerana apa? Kerana terasa hati dengan kita. Anak buat salah, ada satu cerita. Masya-Allah, saya pun terkesan juga. Ini cerita yang saya baca. Allah A'lam betul tak betul. Tapi bagi saya dah baca bertahun-tahun dah benda ni saya kat sekarang. Satu benda yang bagus untuk kita ambil pedoman. Dia kata dia pelik sebab dia ada seorang kenalan dia adalah seorang ustaz. Bukan nak angkat ustaz ni baik tak, bahawa ada benda yang kita boleh ambil daripada orang tertentu, ikutlah status dia macam mana. Kadang-kadang yang bukan ustaz pun hebat cara didik anak. Dia kata seorang ustaz ni, dia punya anak dia ramai. Dan ini cerita saya baca, saya ingat sampai sekarang dah lebih 5-6 tahun dah lebih lah, rasanya. Anak dia ramai, kadang-kadang depan orang, bila duduk depan orang dia punya nakal, ya Allah. Kita pun tengok, ya macam mana nakal sangat ni. Ayah ustaz tok lebay, tapi anak punya dah nakal macam ni kan. Budak kecil biasalah nakal, tapi ayah dia macam lah tak ada tegur, pegang kita kata cobek dan sebagainya, tak ada. Dan rupa-rupanya lepas daripada tu dia seletok dengan ustaz tu. Dia kata ustaz macam mana, sebab apa buat macam ni. Dia ceritalah kaedah dia macam mana. Ialah budak, kadang-kadang kita tak boleh stop. So umpama satu air bila mana diisi, kalau kita tutup, dia masih lagi melimpah. Sebab apa? Dia punya semangat nak main tu, nakal budak tu ada lagi. Lepas daripada habis benda tersebut, dia keluar, dia balik orang. Ayah tersebut dia akan bawa anak dia pergi beli aiskrim. Budak-budak suka aiskrim, makanan-makanan biasa kan. Masa beli aiskrim dia tegur, kakak, adik, abang tak boleh buat benda macam ni. Setiap kali benda tersebut dia tegur, Masya Allah, anak berubah. Ini cara dia, Masya Allah. Dia kata betul juga. Sebab tu bila mana depan orang, kita memang tak berkenan yang kita buat macam ni, tapi jangan biarkan. Mungkin saya pernah cerita kawan saya tengah mengajar masjid. Dia ceritalah kat mana masjid banyak kan. Tuan-tuan kalau bayangkan tuan-tuan duduk cakap macam ni, budak meloncat-loncat depan, ni apa perasaan? Dia bela tuan-tuan, hilang. Saya pernah kena, budak tu tak ada loncat-loncat, dia datang, dia main datang tepi saya. Asal budak ni. Dah budak datang tepi kita kosok lah dia. Nak apa kata? Nak air ke? Sebab air ada atas meja kan, dia nampak kan. Lepas tu habis cerita, itu yang saya. Lepas habis dia kata, saya tanya anak siapa tadi? Lah, kami ingat anak ustaz. Saya tak bawa anak. Saya tahu anak saya, kadang-kadang saya tak mampu kawan. Yang kawan saya, budak tu meloncat-loncat depan. Memang bela tuan-tuan, tak boleh cakap. Dan last kali dia kata macam mana? Tuan minta ambil anak saya sebab saya terganggu. Rupanya ayah depan tu je. Anak ayah kan macam mana? Tak boleh lah macam tu. Maksudnya kena kawal juga. Tapi cara kawal itu, jangan jatuhkan maruah orang. Sama juga bila mana kita dengan masyarakat, orang tanya, ini soalan, orang tak tanya ni, soalan ni, maaf salah, kita kata soalan bodoh. Jangan. Sebab nisbah akal dia, nisbah ilmu dia takat itu, dan dia nak tahu. Kadang-kadang sebab daripada dia tanya, orang lain, gitu. Ini terjadi pada zaman Nabi SAW. Para sahabat terlalu seronok kalau sekiranya Arab Badui, yang kalau kita buka hadis biasanya sebut Al-A'rabi. Al-A'rabi ni biasanya kena kepada Arab Badui. Orang Arab Badui ni kadang-kadang dia terlalu outspoken, tak ada filter-filter je, tanya Rasulullah. Sahabat ini kerana hormat, segan, dia malu nak tanya. Ingat tak cerita Saidina Ali tu? Saidina Ali ni dia selalu dan senang untuk keluar air mazi kan, nak tanya ke Rasulullah. Dan menantu Rasulullah, sepupu Rasulullah, sahabat Rasulullah, dan malu nak tanya. Sebab apa? Sebab terlalu rapat. Ada tak faktor-faktor macam tu? Jadi kalau orang Arab Badui datang, sahabat seronok, tunggu. Bila ni dia tanya, sahabat rasa tenang. Kerana apa? Kerana apa yang terbuku dalam hatinya, dia rasa seronok. Maka kita samalah. Kalau sekiranya berlaku kesilapan dalam kehidupan kita, depan mata kepada kita, masyarakat ke apa saja, jangan dibiarkan. Kalau kita ni, kalau istilah kita orang yang figure lah. Tu orang ustaz tu sebenarnya ustaz tu tak kata apa pun. Betul lah tu. Hati-hati. Kalau kita ni orang kenal daripada sudut ilmu, kita tak tegur kesalahan, maka orang bersandar kepada apa yang kita buat, hasil daripada senyapnya kita. Kan? Waktu kakak buat salah pun, ayah tak marah pun. Jadi anak kata, tak apalah buat benda ni. Salah kita, bukan salah kakak tu saja. Salah kita. Sebab kesalahan tak ditegur, tapi tegurlah dengan cara hikmah. Fa ya ummul halak, kalau disenyapkan dengan kesalahan-kesalahan tersebut, maka dia akan mengumumkan atau
berluasalah kebinasaan. Akan banyak jadi salah, kan? Akan banyak jadi salah. Sebab apa? Kesalahan itu didiamkan. Sebab tu bahayanya orang yang punya ilmu itu diam. Tapi jangan kita kata istilah diam itu, maksudnya dia kena bercakap, dia kena pegang mikrofon, cakap, sembang ceramah macam tu, tak. Dia ada dia punya saluran-salurannya, mengikut kesesuaian. Wa yu'dhamul bala, dan mungkin akan menyebabkan berlaku besarnya bala, musibah yang akan diturunkan oleh Allah SWT. Sebab tu kita jaga sangat, kita muhasabah tuan-tuan dalam rumah kita. Maaflah saya kecilkan dalam pokok rumah kita, sebab kadang-kadang kita pergi jauh-jauh, kita nampak, kita rasa benda tersebut tak ada kesan untuk kita. Kita pergi dalam rumah kita cukuplah. Kalau ni sebab orang alim, kita lah orang alim dalam rumah kita sebagai mak dan ayah, kan? Mak ayah. Kalau sekiranya kemungkaran berlaku dalam rumah kita, tu umpama kita membiarkan sesuatu perkara tersebut menarik bala atau musibah kemurkaan Allah SWT. Sebab tu dalam rumah kadang-kadang hidup rasa tak selesa, tak tenang. Cuba cari maksiat apa yang ada dalam rumah kita. Maksiat secara terang-terangan atau maksiat secara sembunyi. Maaf, maksiat sembunyi mungkin yang ni. Maksiat sembunyi. Zaman PDPR ni, anak-anak mungkin kita bagi telefon, kita bagi tab, kita bagi laptop dan seumpama dengannya lah. Dan kadang-kadang dia tak perasan ada maksiat-maksiat sembunyi. Dan kadang-kadang yang maksiat sembunyi itu adalah daripada seorang ibu dan seorang ayah. Yang seorang isteri tak tahu apa yang si suami buat, dan seorang suami tak tahu apa yang isteri buat. Na'udzubillah. Jadi kita lihat apakah benda yang menyebabkan dalam keluarga ni ada masalah. Bala musibah yang Allah Ta'ala bagi tak habis-habis, ada lepas satu. Kerana apa? Kerana mungkin kemaksiatan yang ada, maksiat sembunyi atau maksiat terang-terangan yang dibiarkan, Wa kullama tuqtabaru 'amiyan wa aktarun nasi 'amatan illa wajadtuhu jahilan bil wajib wal muharraman. Dan ni cerita pengalaman Imam Al-Haddad. Dia kata banyak kali diuji masyarakat umumnya, melainkan dia dapat benda, hasilnya, natijahnya mereka ni jahil dengan benda-benda wajib dan benda-benda haram. Maksudnya kita, expectation kita, jangan kita anggap bahawa orang ni tahu semua dengan benda-benda wajib. Ada orang tak tahu. Berapa banyak tuan-tuan yang kita jumpa orang yang sembahyang dia tak tahu benda tersebut wajib. Ada, kan? Benda haram dan seumpama dengannya. Jadi ini pengalaman yang pernah dia jumpalah dalam kehidupannya, dan mungkin berlaku dalam kehidupan kita lah, kan? Zaman.
حي على الفلاح حي على wa bi umuriddin allati la yajuzu wa la yasughul jahlu bi syai'in minha. Kalau sekiranya kita uji masyarakat ataupun orang awam ni, kadang-kadang kita akan jumpa orang itu jahil dengan benda wajib dan benda haram, dan juga dengan urusan-urusan agama yang sepatutnya dia tak boleh jahil dengan benda tersebut. Jadi benda-benda asasnya kita akan jumpalah benda ni. Sebab tu kadang-kadang kita tak boleh kata dah bahawa dia tak tahu ni sebab dia tak nak belajar dan sebagainya, dan mungkin disebabkan kerana tidak diberi ruang, dan mungkin dia memang jauh daripada orang yang mana mencari orang yang mana mengajar ilmu agama dan sebagainya. Banyaklah yang berlaku. Dan jadi itu antara peranan kita. Bila mana kita jumpa orang macam ni, itulah yang disebutkan tadi, macam mana cara kita nak jelaskan hukum hakam. Wa illam yujad jahilan bil kulli wujida jahilan wajada jahilan bil ba'dhi. Sekiranya kita tak jumpa orang jahil, betul-betul jahil lah, kadang-kadang dia jahil dalam bab-bab tertentu saja, kan? Dia jahil dalam bab-bab tertentu saja. Jadi sebab tu kadang-kadang kita, khusus bagi suami lah, khusus bagi suami kita ni, kita kena test juga isteri kita, test benda-benda asas. Dan isteri kalau sekiranya suami test dia, janganlah rasa, kan? Contoh kita kata, awak mengucap sikit, saya dengar, hei abang ni, suruh mengucap marah. Bukan. Sekurang-kurangnya suami itu, dia buat benda tersebut, dia nak lepaskan tuntutan dia sebagai seorang yang mana mengawal orang bawahan dia, kan? Bukan nak kata wanita itu sebagai isteri dia duduk bawah suami selama-lamanya. Tak. Maksudnya kedudukan dia mestilah dia itu dikawal sebagai oleh orang ketua dia. Jadi suruh mengucap ke, kadang-kadang kita test baca Fatihah, kita test baca rukun qauli, test boleh, tak ada masalah. Dan isteri kalau suami minta itu, buatlah, tidak ada masalah. Walaupun dia seorang guru Quran itu sendiri, tak ada masalah. Dan mungkin di sana ada perkongsian ilmu. Jadi bila mana kita tengok, kadang-kadang dia tahu dengan benda-benda tertentu, apatah lagi dalam kedudukan masyarakat awam ni, kita akan jumpalah. Dan wa in 'alima syai'an min dzalika wajadta 'ilmahu bihi 'ilman masmu'an min al-sinatin nas. Dan sekiranya kau jumpa orang ni, dia tahu dengan sesuatu, dia tahu tersebut dengan sebab dia dengar daripada lidah-lidah manusia. Maksudnya sebelum ni dia dengar orang kata macam dia ikut je lah. Itu yang berlaku. Kadang-kadang kita beramal tu sebab apa? Sebab kita dengar-dengar. Baik, kita upgrade sikit tuan-tuan. Kita beramal sekarang sebab apa? Sebab kadang-kadang kita banyak ambil maklumat dalam Facebook, orang share dan sebagainya. Saya tak kata benda tersebut salah, kan? Tapi kadang-kadang ada benda yang tak betul. Tak semua salah dan tak semua betul. Sebab tu kita kena rujuk juga, fasalu ala zikri, itu bahasa Quran yang kata. Tanya orang yang tahu, betul ke? Kadang-kadang orang tak kata disebabkan kepada kata orang ini, okey amalan macam ni, amalan benda ni betul tak betul? Sebab apa? Biasa dengar daripada lidah-lidah manusia. Yang menggantikan lidah-lidah manusia itu daripada catatan kita dalam media sosial sekarang. Betul kita nak sebar benda-benda baik, tapi kadang-kadang kita tak ambil kepastian benda tersebut baiknya kadar mana. Kadar mana kepastian tersebut? Memang duduk dalam grup-grupnya, grup yang baik-baik semua. Grup-grup pengajian, grup-grup ilmu, kan? Grup-grup untuk share berkaitan benda baik saja, tak ada benda, tapi benda baik di kongsi itu, share tu macam mana? Kita nak tahu juga. Sebab apa? Sebab banyak-banyak ambil daripada orang ni, sampai timbulkan yang berantai-rantai dan sebagainya. Itu bahaya juga, kan? Kalau betul tidak ada masalah. Lau aradta an taqallibahu lahu jahlan fa'anta dzalika bi aisri ma'unatin. Kalau orang yang sekadar dapat ilmu itu dengan cara dengar saja, kata Imam Al-Haddad, kamu nak ubah orang ini atau nak tipu dia saja, senang saja. Sebab apa? Sebab dia sekadar dengar daripada apa yang orang bagi tahu, kan? Dia
li'adamil asli was-sihhati fi ma ya'lam, kerana tidak ada kepastian dan asal dasar dengan ilmu yang dia belajar tersebut. Tak salah yang kita belajar itu kerana kita belajar secara ini, kita dengar-dengar. Tapi sampai satu ketika kita kena carilah di mana hujah-hujah, dalil-dalil. Sebab kita duduk dengan Quran, dengan hadis, ada dalil-dalil. Kita kena carilah juga. Kan? Dengan cara belajar. Itu untuk kekuatan kita. Baik, contoh. Bukan kata yang kita semayang ni tak betul-betul, tuan-tuan. Kalau orang tanya mana bukti dalil bahawa kita semayang, cukup kita kata kita duduk baca Al-Quran, aqimus salah, tunaikan sembahyang, dirikan sembahyang, Allah Ta'ala kata. Jadi kita kata itu arahan. Bila mana kita sampai yang tersebut, kita yakin bahawa ini yang aku dah buat selama ini dalilnya, ini kekuatannya. Perbahasan ulama cerita-cerita mana, oh rupanya macam ni. Saya buat contoh kan. Kita kata tak boleh sentuh Quran bila mana dalam keadaan hadas. Sebab apa? Sebab kita dengar daripada guru-guru kan, daripada orang-orang, ataupun daripada dulu kita kata jangan sentuh, tak ada semayang, pergilah ambil semayang. Jadi bila mana sampai satu peringkat kita kena tahu dari mana dasar dia. Dia panggil upgrade daripada sudut ilmu. Sedangkan kita duk baca hari-hari, mungkin amalan kita la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh sentuh Al-Quran itu melainkan orang yang bersih. Perbahasan di sisi ulama panjang. Jadi itu yang seronoknya. Sebab tu Imam Al-Kandahlawi, salah seorang daripada ulama masyhur yang hebat, dia mengatakan makin lama makin aku belajar hadis, makin lama makin aku tengok kitab para ulama yang mazhab 4 ini, aku jumpa bahawa mereka ini terlalu hebat daripada penghuraian ilmu walaupun mereka tidak bawa dalil. Kita buka kitab fiqh, tuan-tuan, mana ada dalil kan? Hukum macam ni, gini. Masalah macam ni, hukum macam ni. Bawa dalil. Kalau dia bawa dalil satu-satu, lambat habis kita belajar fiqh. Suatu ulama fiqh disusun, ini masalah macam ni. Cuma sampai satu ketika kita pun upgrade sikit. Tak apa, saya bukan ustaz, saya bukan nak mengajar. Bukan masalah itu. Masalah dia panggil iqna', untuk kepuasan ketenangan hati kita. Tuan-tuan yang pernah pergi haji, bila mana pergi haji, dan dia ada kaedah-kaedah yang tamu haji itu ajar. Bila mana kita belajar bab kita rasa, oh betul lah macam ni, ada sandaran-sandaran dia dan sebagainya, mutawih dan bawa dan sebagainya, ada dalil-dalil, itu kepuasan, keseronokan kita dalam beribadat. Baik, habis apa yang dibincangkan oleh Imam Haddad berkaitan dengan orang yang mempunyai ilmu bila mana bercakap dengan masyarakat umum, ataupun kita yang mempunyai ilmu sebagai orang alim ini, kita duduk bersama dengan orang yang mana di bawah kita untuk kita mengajar dan seumpama dengannya. Jadi saya rumuskan antara perkara-perkara yang perlu kita tekankan bila mana kita bersama dengan masyarakat ataupun dalam konteks dalam keluarga kita, tekankan benda wajib dan benda yang haram, satu. Yang kedua, tekankan berkaitan dengan benda-benda sunat. Yang ketiga, sebutlah berkaitan dengan balasan baik dan juga sepahala daripada setiap perbuatan-perbuatan tersebut. Terangkan benda ni supaya kita tahu setiap amal kita dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, bila mana kita nak melontarkan ilmu tersebut, bercakap mengikut daripada kesesuaian orang di hadapan kita. Jangan merendah-rendahkan mereka, jangan jatuhkan maruah mereka. Niat kita adalah untuk share ilmu, niat kita adalah untuk berkongsi apanya syariat agama dengan cara sesuai dengan keadaan mereka. Jadi kita lebih tahu orang yang duduk depan kita itu macam mana, supaya ilmu itu sampai. Tugas kita tak kira lah apa status kehidupan kita ni, kedudukan kita sekarang, kita nak bagi ilmu yang kita tahu, kita nak share ilmu. Saya sebenarnya saya bukan mengajar, saya share ilmu apa yang faham tak faham bukan kerja kita. Faham tak faham itu kerja Allah Ta'ala. Dapat hidayah untuk buat tak buat, itu bukan kerja kita, itu kerja Allah Ta'ala. Tugas kita sampaikan mengikut daripada lunas-lunas hikmah yang sesuai. Jadi insyaAllah itu saja perkongsian pada malam ini, tuan-tuan. Mohon maaf mungkin bahasa contoh tak sesuai. Yang penting adanya manfaat untuk sama-sama kita ambil tindakan, untuk kita amalkan, untuk kita upgrade kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Dan insyaAllah sekiranya ada ruang, kita sambung lagi dalam pertemuan yang akan datang. Aku lupa. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa yanfa'na wa zidna ilman nafi'an. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah.